Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillahil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Hidayatus Salikin, iaitulah tentang amalan yang dibuat selepas sembahyang maghrib. Jadi lepas sembahyang maghrib, apakah amalan yang kita kena buat? Kita telah bicara tentang sembahyang sunat ratib selepas sembahyang maghrib. Dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratib itu, jadi kita lepas sembahyang maghrib, fardu maghrib, kita diminta sunat muakkad, bukan sunat biasa, sunat muakkad. Kita sembahyang sunat 2 rakaat, iaitulah sembahyang selepas maghrib. Jadi itu ni yang panggil sunat ratib. Makna sunat ratib ni makna sunat mengiringi sebelum ataupun selepas sembahyang fardu. Itu makna ratib rasmi maknanya. Jadi setelah engkau sembahyang 2 rakaat ratib itu, maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat. Sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat, dan dinamai akan dia sunat awabin. Nama sunat yang nak bicara ni dia panggil sunat awabin. Artinya barang siapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal maghribi wal isya fa innaha min salatil awabin. Artinya barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, maka bahawasanya adalah sembahyang itu setengah daripada sembahyang awabin. Mana awabin? Makna awabin ni makna orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni tengok nombor hadis, barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, maka bahawasanya adalah sembahyang itu setengah daripada sembahyang awabin. Dia kata hadis ini daripada Ibnu Nasr, daripada riwayat Sa'id bin Mansur dalam Al-Manawi. Jadi ulama-ulama kata Al-Manawi dalam Faidul Qadir, dia kata apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat qabla an yatakallam ghufira lahu biha dhunub 50 sanah. Artinya barang siapa sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat, dahulu daripada ia berkata-kata, nescaya diampun baginya dengan dia segala dosanya sekira-kira 50 tahun lamanya. Hadis ini pun sama, diriwayat oleh Ibnu Nasr, Muhammad bin Nasr, daripada riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunan dia. Telah dibawa hadis ini oleh Al-Manawi dalam Faidul Qadir, tapi masalahnya kata ulama, hadis ini dhaif, dan sebahagian ulama kata dhaifun jiddan. Ada lagi satu hadis yang menyebut tentang sembahyang lepas maghrib ni. Diriwayatkan, man shalla bainal maghribi wal isya 20 rakaah banallahu lahu baitan fil jannah. Maknanya siapa sembahyang maghrib di antara maghrib dan isya 20 rakaat, Allah Taala bina baginya sebuah rumah dalam syurga. Hadis ini disebut oleh Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, kata muhakkik dia maudhu'. Hadis 20 rakaat ni maudhu'. Ada sebagian ulama kata dhaif. Kata ulama hadis, wa'lam, ketahuilah bahawasanya semua hadis-hadis yang datang, yang diriwayatkan supaya beramal dengan bilangan-bilangan rakaat yang tertentu, sama ada 2 rakaat, 6 rakaat, 20 rakaat di antara maghrib dan isya ini, la yasih, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahihnya
Semaya sunat dengan tidak ada sebut berapa bilang. Itu kita nak semaya 2 rakaat, 10 rakaat tak ada masalah. Tapi nak sebut 20 rakaat, kelebihan sekian, 6 rakaat, diampun dosa 50 tahun dan sebagainya, kata ulama tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Ada setengah kata dhaif, bukan cakap dhaif biasa, dhaif jiddan, lemah sangat. Dan hadis yang 20 tadi, ulama kata dalam Jami' As-Saghir dia kata maudhu', hadis itu maudhu'. Jadi kesimpulan kitanya, kita nak semaya sunat lepas maghrib dengan Isya, semaya tak ada masalah. Semaya sunat tidak menjadi halangan dan digalakkan supaya semaya sunat. Tapi yang masalah sekarang ni, perbincangan adalah hadis ini masalah bilangan tertentu dengan pahala yang tertentu. Solat tu masa-masa kita boleh pahala, jangan semaya waktu dilarang saja, waktu nahi itu saja yang dilarang. Jadi dalam kitab kita ni dan kitab-kitab lain pun bila sebut tentang salatul awabin, mereka akan sebut salat bila semaya di antara maghrib dengan Isya. Bila sebut tentang semaya maghrib dengan Isya, itu disebut salatul awabin. Sebagaimana kata dalam kitab-kitab fiqh, dia kata ar-rak'atani bainal maghrib wal isya sunnah. Faqad sarraha al-Mawardi war Ruyani binadbi salatil awabin. Jadi semua dalam kitab fiqhnya ada tentang sebut 20 rakaat salatul awabin lepas maghrib. Tapi ianya bercanggah dengan pendapat ulama-ulama hadis yang mengatakan semua bilangan rakaat lepas maghrib ini dengan pahala-pahala tertentu adalah merupakan hadis-hadisnya dipertikaikan kesahihannya. Tapi kalau nak beramal dengan kita tidak terikat dengan hadis tersebut, kita semaya nak semaya sunat maya. Jadi perbezaan dengan ulamanya dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, dari kata Zaid bin Arqam, seorang sahabat, dia tengok orang duduk semaya duha, duduk semaya sunat waktu duha. Dia pun tanya, adakah mereka ni tahu bahawa semaya lain pada waktu ni lebih afdal, awal sangat ni semaya. Kata dia, Nabi SAW bersabda, inna salatul awabin hina tarmudul fisal. Mana semaya awabin ni waktu panah dah kaki anak utal. Maknanya waktu bertinggi dah matahari, dalam pukul 10 sebelah gitu. Jadi dalam syarah kata salatul awabin tu, dia kata dalam hasyiah Qalyubi Umairah dia kata ad-duha iaitulah salatul awabin. Jadi perbahasa salatul awabin di kalangan ulama-ulama fiqh, ada yang mengatakan salatul awabin itu semaya duha, waktu panah kaki anak utal. Ada yang mengatakan salatul awabin ini semaya lepas maghrib. Tapi yang jelas dalam hadis yang sahihnya yang diriwayat oleh Zaid bin Arqam dan yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahih dia kata salatul awabin idza ramidatil fisal. Gelaran nama salatul awabin ini waktu panah kaki anak utal. Itu maksud dia salatul awabin, waktu panah kaki anak uta. Maknanya tidak kata awal pagi lah, tengah hari dah sikit tu, tapi pagi lagi. Itu kesimpulannya masalah dari sudut hadis dan juga dari sudut perbahasan ulama-ulama tentang salatul awabin itu bila tempat dia dan bilangan-bilangan rakaat itu dipertikaikan oleh ulama hadis. Jadi kita tengok pula ulama dalam kitab kita ni macam mana dia ajar, apa dia kata. Bermula kelakuan menyembahyangkan sembahyang 6 rakaat itu yang disebut dalam kitab kita ini salatul awabin itu 6 rakaat itu, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf dalam kitabnya bernama Umdatul Muhtajin, ia nakal daripada syekhnya Mulla Ibrahim Al-Qurdi di dalam kitab Iqazul Qawabil Littaqarrubi bin Nawafil, iaitu dibaca dahulu doa ini kemudian daripada sudah sembahyang sunat ratib al-maghrib. Jadi dalam kitab dia ni kata lepas kita sembahyang sunat maghrib 2 rakaat tadi, kita kena baca doa ni. Apa baca doa dia? Marhaban bi malaikatil laili, marhaban bil malakainil karimaini al-mukatibaini, uktuba fi sahifati anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu annal jannata haqqun
wan nar haq, wal haud haq, was syafa'ata haq, was sirat haq, wal mizan haq. Wa ashhadu anna as-sa'ata haq atiyatun la raiba fiha, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allahumma inni audi'uka hadhihi syahadah liyaumi hajati ilaiha. Allahumma ihfaz biha wizri waghfir biha dhanbi wa thaqqil biha mizani wa aujib li biha amani wa tajawaz anni ya arhamar rahimin. Itu bacaannya yang diajar oleh siapa dia? Malak Ibrahim dalam kitab dia Iqazul Qawabil. Jadi kita baca hak ni, ini maknanya tidak bersandar kepada hadis. Maknanya ulama kata comel baca doa ni. Setelah kita baca doa ni, makna dia bagus. Makna dianya dia bercakap dengan malaikat, royak suruh malaikat tulis. Dia ajar kepada dua orang malaikat ni nak dengar makna dia. Kita tengok arti dia, tulis cepat-cepat situ. Marhaban bi malaikatil laili wa marhaban bil malakainil karimaini al mukatibaini. Selamat datang diucapkan kepada malaikat yang bertugas di waktu malam. Jadi kerja kitanya lepas maya maghrib ucap selamat datang kepada malaikat yang masuk shift untuk malam. Malaikat dia ada shift pagi, shift malam. Jadi kita ucap selamat, marilah malaikat. Selamat datang kepada dua malaikat yang dimuliakan yang bertugas untuk menulis amalan. Dua kiraman katibi ni dia ada dua, ada tak kita ucap tak ucap dia ada kat kita. Apa yang kita nak ajar kepada dua orang malaikat ni, suruh tulis apa? Tulis oleh mung, hei malaikat dua orang ni. Uktuba fi sahifati ni. Tulis olehmu, dua orang malaikat, dalam buku catatanku ini sesungguhnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh wa asyhadu annal jannata haqq. Dan aku saksi bahawa syurga itu benar, wan nar haq, neraka benar, was syafa'ata haq, syafaat nabi, wal haud haq. Haud itu maknanya kolam nabi, telaga kolam dia nanti. Was syafa'ah syafaat, was sirat siratal mustaqim, wal mizan raca timbangan. Wa asyhadu anna as-sa'atu makna kiamat. Haqqun atiyatun la raiba fiha, dia akan mari, tidak ada syak lagi. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah Taala akan bangkit mereka dalam kubur. Allahumma inni audi'uka, aku apa dia kata, Allahumma inni audi'uka hadhihi syahadah, aku mempertaruhkan syahadah ini. Siapa syahadah aku ni? Liyaumi hajati, untuk hari yang aku perlukan nanti dengan dia. Bila aku perlu nanti, waktu ambil balik syahadah aku ni. Allahumma ihfaz biha wizri, wahai Tuhan, hapuskanlah dengannya kesalahanku. Waghfir biha dhanbi, dan ampunkanlah dengannya dosaku. Wa thaqil biha mizani, dan beratkan timbangan amalan baikku. Wa aujib li biha amani, dan perkenankan cita-citaku. Wa tajawaz anni ya arhamar rahimin, dan engkau berikan kelebihan padaku wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Wa tajawaz anni, tajawaz anni maknanya engkau maafkanlah kesalahan kesilapanku ya arhamar rahimin. Itu makna bacaan kita. Baca yang diajar dalam kitab Iqazul Qawabil. Setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzul iman serta awabin. Maknanya dia suruh maya 2 rakaat, dia panggil sunat jaga iman dengan sunat awabin. Demikian takbirnya, usalli rak'ataini salat hifzul iman ma'al awabin sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Artinya sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana memeliharakan iman, serta sembahyang awabin kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Dan engkau baca tiada rakaat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad 6 kali, dan qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Ada tinggal kata engkau baca tiap rakaat, dia ulang balik tiap rakaat baca surah yang sama, Fatihah, kemudian qul huwallahu 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Kemudian daripada salam, setelah kita selesai daripada semaya ni, bagi salam, assalamualaikum, baca olehmu Allahumma saddidni bil iman wahfazhu alayya fi hayati
wa inda wafati wa ba'da mamati. Artinya, wahai Tuhan, arti itu Allahumma saddidni, teguhkanlah imanku, wahfazhu alayya, dan peliharakan dia bagiku, fi hayati, sepanjang hidupku, wa inda wafati wa ba'da mamati, dan pada ketika matiku dan sudah matiku. Mana baca tu dia panggil semaya jaga iman. Setelah itu maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin jua. Hanyalah demikian takbirnya. Usalli raka'ataini salatal awabin sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Dan baca olehmu pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah barang yang engkau kehendaki. Jadi arah kita ni semaya kali ayat kedua ni ikutlah nak baca apa pun, tidak diberi arahan lagi yang dikehendaki. Setelah itu maka sembahyang engkau pula 2 rakaat dengan niat sembahyang awabin serta istikharah. Jadi yang pertama ni semaya awabin, semaya apa? Hifzul iman. Hak yang kedua tu semaya awabin saja. Yang ketiga ni awabin istikharah dia panggil. Apa makna istikharah? Makna minta petunjuk, panduan daripada Allah SWT bila kita nak buat sesuatu perkara. Maka demikian takbirnya, usalli rak'ataini sunnatal awabin ma'al istikharah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat awabin serta istikharah kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah baca ayat ni, ayat panjang ni, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tanda situ surah Al-Qisas, surah Al-Qisas ayat 68 hingga 70. Suratul Qasas, Suratul Qasas ayat 68 hingga 70. Jadi boleh cari dalam Quran tu. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah ayat ni, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل wa kana amrullahi qadaran maqdura. Surah apa tu? Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 36 hingga 38. Surah Al-Ahzab ayat 36 hingga 38. Dan jika engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun serta ayat yang pertama surah Al-Qisas tadi, dan pada rakaat yang kedua kemudian pada Fatihah qul huwallahu ahad serta segala ayat yang kedua ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, itu nescaya adalah terlebih sempurna. Kita ni padang dengan Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun lah, nak sempurna hal lain tu tinggal habis dah tu. Lo ni ada Quran besar dia beli,
Banyak ke masjid dia pakai Quran besar. Baca situ. Beli Quran besar tak dia ni. Tak depan semayat. Banyak ke masjidnya ada dah ni. Quran besar ni. Mudah nak baca. Kemudian daripada salam maka baca olehmu. Lepas pada salam baca doa ni. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Tak apa, kalau tak sempat tulis baris pun tak ada masalah. Baca ni banyak dalam buku kita. Dalam buku zikir pelajar-pelajar duduk baca tu pun ada. Dalam buku perisai Muslim pun ada banyak. Jadi kita baca cepat boleh lah ni. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'a ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa walidi وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر خير لي في ديني ودنياي وآخرتي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي وأعني عليه ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه في حقي وفي حق غيري وجميع ما يتحرك فيه غيري في حقي وفي حق أهلي ووالدي وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني ودنياي وآخرتي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به بقضائك وبقدرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi bacaan ini kita ambil dalam kitab kita. Dalam kitab Perisai Muslim tu sudah ada berbarisnya dan aturan-aturan dia pun ada daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita ni panjang lagi sebab ada banyak lagi tambah yang dia tambah. Jadi kalau kita terikat dengan hak dibaca oleh Nabi itu pun cukup dah tu. Pendek lagi sesuai dengan suasana sekarang ni orang nak baca pun tak apa pandai juga. Dan jika engkau di dalam masjid maka hendaklah engkau niat beriktikaf. Jadi kalau kita semaya sana kita duduk dalam masjid maka hendaklah kita niat beriktikaf di antara maghrib dan isya itu, kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa nafsahu fi ma bainal maghribi wal isya fi masjid jamaah lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'atin kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasrayn fil jannah masiratu kulli qasrin minha 100 am wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasan law taqahu ahlud dunya lawasi'ahum. Pelik hadis ni. Nanti kita baca makna dia. Artinya barang siapa mengiktikafkan dirinya pada waktu antara maghrib dan isya dalam masjid yang tempat sembahyang berjamaah, padahal tiada berkata-kata dia. Mana orang ni iktikaf dalam masjid lepas sembahyang maghrib ni tak berbual, duduk dia. Kalau ada orang mengajar, kita mengajar. Kalau kita duduk sini hari ni ada saya duduk cuik, minggu depan jangan duduk dekat dia, pergi duduk lain. Kadang-kadang saya ni pun kita tak kecek dengan dia. Dia pula cuik kita. Buat juga kita. Ini masalah sekarang. Nak pergi belajar ni duduk jauh-jauh dengan saya kita. Jangan duduk dekat. Dia mudah nak cuik. Mudah nak cari kerja. Duduk ulah belakang. Kadang-kadang orang bagi tahu lain, dia bagi tahu lain. Jadi padahal tiada berkata-kata melainkan dengan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan membaca Quran. Nescaya adalah ia hak atas Allah Taala bahawa memperbuat baginya 2 mahligai dalam syurga. Luas tiap-tiap satu daripada kedua mahligai itu perjalanan 100 tahun. Luas maglu kita ni. Dan menanamkan ia baginya pada antara keduanya itu akan pohon kayu
jikalau mengeliling akan dia pohon saat ni oleh ahli dunia, nascaya luah akan mereka itu. Hadis ini tulis tepi itu, kata di pentahqiq hadis ni, lam a'thur ala mukharrijihi, aku tak jumpa mana ke hadis ni, tak tahu ambil mana. Tulis hadis ini tidak diketahui, kata muhaqqiq dia tidak diketahui dari mana sumbernya. Jadi dalam sebuah kitab nama dia Al-Manarul Munif. Pelajar-pelajar kita ni boleh beli satu kitab nama dia Al-Manar Al-Munif. Al-Manar Al-Munif ni telah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa kita pun sudah ada. Kitab ini patut benar kita beli. Sebab di antara cara nak mengenali hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu' itu, setelah kita tengok lafaz dia tu pelik-pelik. Lafaz dia tu macam pelik ni. Allah Ta'ala akan bina dua rumah. Satu rumah perjalanan dia 100 tahun. Tanah pokok pula kalau raung ahli dunia sekali pusing tak lepas. Itu bau dia tu bau hadis maudhu'. Bau lagu saat ini bau hadis maudhu' sebagaimana yang ditulis oleh dalam kitab Al-Manar Al-Munif. Manar Al-Munif kata kalau mau tengok hadis yang pelik-pelik sangat ni dari segi apa ni, cara sebutan dia tu tidak nampak kepada ucapan Nabi. Pasal Nabi ni kalimah dia jawami'ul kalim. Nabi tak kecek pasal jenis ukuran apa ni sebagaimana yang disebut di yang pelik dalam ini. Dan pentahqiq dia pun dia kata lam a'thur, aku tak jumpa hadis ni. Jadi lebih kurang kita jumpa sikit, lebih kurangnya ada dalam CD. Kalau kita tengok lafaz hadis ni, dia kata dalam Fatwa Al-Azhar yang ditulis Syekh Atiyah Saqar, dia kata hunaka targhib fil i'tikaf. Dia buat dalilnya targhib, nak menggalakkan orang i'tikaf kurang daripada sehari. Jadi dia bawa hadis ni tapi sekirap ya. Dia kata diriwayat oleh Al-Khatib dan Ibnu Syahin daripada Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mani i'tikaf ni sikit ya. Jadi wallahu alam. Tapi kesimpulannya nak cari bukan senang, tapi kaedah untuk mengenali hadis maudhu', hadis dhaif dalam kitab Al-Manar Al-Munif itu cukup cantik. Wallahu alam. Yang pentingnya ada ke tidak hadis sahih kita boleh ganti hadis ni? Banyak lagi hadis sahih. Yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa dia duduk selepas maya maghrib tak keluar daripada masjid. Lepas maya maghrib dia tak keluar daripada masjid, dia duduk di masjid ni nak tunggu semaya isya. Semaya isya, Allah SWT akan tulis pahala dia, pahala apa? Pahala salat. Kita duduk ramai-ramai begini ni, duduk menyandar ke, duduk menyanggir ke, duduk apa-apa cara duduk pun, Allah Ta'ala akan tulis pahala kita salat. Orang ni duduk semaya. Dia kira kalau kita duduk di antara maghrib dengan isya ni 2 jam, 1 jam setengah, maka selama itulah kita duduk semaya pahalanya, walaupun kita duduk cokok. Ini hadis sahih. Maknanya kita ambil hadis sahih tadi, kita ganti kepada hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu' yang ada dalam kitab kita ni. Banyak lagi hadis lain. Jadi orang duduk nunggu sembahyang, intizarus salah tu dianggap sembahyang. Para malaikat pulaknya duduk doa kepada orang ni, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada orang duduk dalam masjid ni tunggu sembahyang isya, berikanlah rahmat kepada dia. Siapa sembahyang kita keluar dari masjid. Itu hadis ni sahih. Kecuali Nabi kata malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas, habislah, berhenti sekejap, pergi ambil hadas, masuk balik, sambung balik. Ataupun malam yu'zi, selama dia tidak menyakiti orang lain. Mana kalau dia duduk dalam masjid, bila-bila duduk i'tikaf gini ni, bila-bila duduk sanggir gini, ngupak orang, malaikat mana nak doa kita, Allahumma filahu, doa muduk ngupak, ambil pahala ngupakmu klik. Itu bahaya. Jadi jangan kita duduk upak. Kalau nampak kita minggu ni kita mari dalam kuliah kita ni, saya kawan-kawan kita duduk cuik, minggu depan itah lalu. Dia duduk mana? Duduk alik ni, kita cari tiada lain. Duduk gitu. Dia panggil siasah dalam bidang pengajian. Kalau kita tengok kawan kita tu beri bisik, beri nak cuik, beri nak gurau, lari duduk lain. Yalah, tak kira lah. Pelajar muda, pelajar tua pun sama. Sistem tu kena cari, kena kaedah tu. Kena cari. Kalau tidak tak ngaji, kita duduk main buai belakang. Duduk main huraya sendiri. Orang duduk hurah depan, dia duduk hurah belakang, jadi 2 syarah ada. Sudah kagak pandai dia pada ustaz. Tak? Jadi bahaya. Dan maka apabila masuk waktu Isya, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat. Maya 4 rakaat sebelum Isya tu. Yang 2 rakaat diniatkan sunat
yang demikian niatnya. Usalli rak'ataini aqibal azan sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat kemudian daripada azan, daripada sunat kerana Allah Taala, Allahu akbar. Kemudian daripada azan samalah. Ada orang panggil bang, ada orang panggil azan. Setelah itu makalah sembahyang 2 rakaat muakkad isya. Demikian niatnya. Usalli rak'ataini sunnatal isya qabliyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi dia panggil sunat muakkad isya. Sunat qabliyah isya ni ada muakkad ke tidak? Kalau mengikut kita bila 12 rakaat yang dalam hadis saya tu tak termasuk. Boleh jadi maksud Syekh sini dia bagi 2 sini muakkad. Ada muakkad indal ahli hadis, ada muakkad inda ahli tasawuf. Kita baca dah dalam minggu lepas, dia bagi tahu dah ini sunat ini muakkad menurut ahli tasawuf. Maknanya ahli tasawuf kata muakkad kerana tidak dimuakkad oleh ahli fiqh atau ahli hadis, kerana hadis tu tidak sabit yang Nabi kita istimrar buat benda tu. Itu maksud dia. Istilah fiqh, istilah kita kena faham. Setelah itu, setelah selesai semaya sunat tadi, maka sembahyang fardu isya. Setelah selesai fardu isya, maka membaca pujian-pujian yang dibaca kemudian daripada sembahyang 5 waktu, iaitulah mengucap astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ingat dah dulu perbahasan kita telah bahas dah masalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayya al qayyum dan al hayyu al qayyum. Siapa dia ingat lagi perbahasan ni dalam kitab musalli kita dulu? Ada yang ingat? Pasal apa baca al hayya al qayyuma? Pasal apa boleh baca juga al hayyu al qayyum? Dua-dua bacaan ni betul. Dua-dua bacaan ni betul dari sudut bahasa Arabnya betul. Tapi yang lebih fasihnya al hayya al qayyum. Baca bagi atas. Sebab astaghfirullah al azima al hayya al qayyuma. Tapi kalau kita baca huwa al hayyu al qayyum pun betul. Al hayya lebih fasih. Jadi dibaca 3 kali hingga akhirnya seperti yang tersebut dahulu itu. Boleh jadi pelajar kita ni tengok, dia kata kenapa sini huwal hayyu? Ada setengah kita al hayya. Jadi dua-dua betul. Jangan bagi kita lah. Dua-dua. Yang penting kita baca sebab kenapa baca depan, kenapa baca atas. Dua-dua tu boleh faham. Setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunat muakkad ratibah. Kemudian daripada sembahyang isya. Sembahyang isya ada sunat muakkad. Demikian niatnya usalli rak'ataini sunnatal isya'i ba'diyah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi panjang niat tu. Sembahyang sunat lepas isya pun cukup dah. Tapi kalau boleh baca sebab dia ni baca. Dan baca oleh kamu pada rakaat yang pertama kemudian daripada surah Al-Fatihah dengan apa? Dalam kitab kita ni apa? Semaya sunat muakkad lepas isya tu baca selepas Fatihah, baca surah As-Sajdah. Mana surah Sajdah? Surah yang baca pagi Jumaat tu lah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin tu, baca surah tu. Boleh? Tak apa nak sanggup dah lah. Kena hak ni. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah baca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat dah? Atau baca, tengok ni, atau dia pun sedap juga tu. Kalau tak saya baca hak ni surah Sajdah dengan surah Al-Mulk ni, kamu tukar pula baca, kemudian daripada Fatihah baca surah Yasin. Kau panjang. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah baca suratul Dukhan, Ad-Dukhan. Maka sekalian demikian itu dipilih kelebihannya itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang ada. Bacaan ini mari waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak syarat kita baca dalam sembahyang. Kalau kita tak semesti kita baca dalam sembahyang. Maknanya kita lepas pada malam kita balik rumah kita baca surah. Baca surah Sajdah, baca tabarakallazi biyadihil mulk, surah Ad-Dukhan. Terutama sekali hendaklah kita baca surah tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam. Ini cara yang benar. Boleh ke tak boleh kita nak beramal dengan surah ni? Tabarakallazi biyadihil mulk. Pasal apa?
ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu 30 ayat dalam Quran ini nama dia Al-Munjiyat, yang membebaskan seorang itu, menyelamatkan seorang itu daripada azab kubur. Siapa dia nak selamat pada azab kubur, hendaklah dia baca surah Tabarakallazi biyadihil mulk tiap-tiap malam baca. Jangan tinggal. Baca dah. Tak lagi. Bacalah start malam ni, baca surah Tabarak. Bukannya panjang, 2 pipi, dua la je dah. 2 la tak apa. 2 pipi setengah. Pendek ya. Kalau gobek tadi habis gobek lagi siap dah surah Al-Mulk. Gobek orang tua lah. Kena kau pelajar kita ni gobek, kena. Tak apa ada dah gobek lah ni, orang main blender belakang dah. Gobek ni main orang makan sirih dia main gobek. Jadi baca Tabarak ni, so kena baca. Maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang muakkad itu, maka hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat pula. Baca pula, baca sembahyang 4 rakaat lagi. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin wa man shallahunna ba'da al-isya kanat kamithlihinna min lailatil qadri. Jadi maknanya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang zuhur, maka adalah seperti mengerjakan sembahyang tahajud daripada semalam-malam itu. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya, maka adalah seumpamanya itu daripada sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Banyak Lailatul Qadar ni. Jadi tanda dia hadis ni dibawa oleh Al-Munziri dalam kitab dia At-Targhib wa Tarhib, tapi ulama kata hadis ni dhaif. Kata ulama dhaif, tulis kat situ. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Bidayatul Hidayah dan di dalam Ihya Ulumuddin. Pada kitab Tartib Al-Awrad dan Syekh Abdul Qadir Al-Fakihi dalam kitabnya Syarah Bidayatul Hidayah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya al-akhirah yaqra'u fi ar-rak'atayn al-akhiratayn tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa alif lam mim tanzil as-sajdah kutiba lahu ka 4 raka'atin min lailatul qadri. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya yang akhir, padahal ia membaca dalam 2 rakaat yang pertama itu akan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca dalam rakaat yang kemudian itu akan tabarakallazi biyadihil mulk dan alif lam mim tanzil as-sajdah, nascaya disuratkan baginya seperti sembahyang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Ada masalah ke tak masalah dalam hadis ni? Berlaku masalah sikit. Pasal bertukar. Tukar ke tak tukar? Dalam sekait sunnah kita baca 2 rakaat hak panjang ni, 2 rakaat yang pertama. Dalam kitab kita ni suruh baca 2 rakaat yang akhir, baca surah panjang. Tukar. Jadi kalau kita cek hadis ni tok dalam Al-Manarul Munif ni, berat juga tu, boleh kira juga. Pasal dia panggil terbalik dari segi susunan dia. Hadis ni pun diriwayat oleh At-Tabarani dibawa oleh Al-Munziri dalam kitab dia At-Targhib. Kata ulama hadis ni dhaif. Demikianlah hamba nakal hadis ini. Kata Tuan Syekh ni mengaku dia nakal hadis ini daripada kitab yang bernama Iqadul Qawabil Littaqarrubi bin Nawafil karangan Sayyidi Syekh Ibrahim Kurdi rahimahullahu ta'ala. Jadi dia ambil kitab ini daripada hadis ini daripada kitab Iqadul Qawabil. Syekh kita ni tidak nakal hadis-hadis daripada kitab Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya, tapi dia ambil daripada kitab lain, nakal hadis daripada kitab. Itulah di antara salah satu cara orang-orang dulu dia nakal hadis daripada kitab fiqh. Maka jadilah sebagaimana yang kita jumpa dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh tu, banyak hadis-hadis riwayat bil makna ataupun riwayat yang kita nak cari pula dalam kitab hadis payah nak jumpa. Wallahu alam. Dan kata As-Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdullah Al-Awi Al-Haddad ni di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah, Al-Haddad
dia telah sebut dalam kitab dia An-Nasaih Ad-Diniyah. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, kitab ni ada bahasa Melayu pun ada, bahasa Arab pun ada, Rumi ada, Jawi ada. Masyhur benar kitab ni, orang baca. Wa hafiz ala arba'i raka'atin ba'da salatil isya fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salam arba'un ba'da al-isya kamislihinna min lailatul qadri war rak'atu fi lailatul qadri ta'dilu 30 alf rak'atin fi ghairiha min al-layali. Maksudnya, peliharakan oleh kamu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya, maka bahawasanya dalamnya itu kelebihan yang amat banyak, kerana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar. Hadis tadilah. Dan 1 rakaat sembahyang dalam Lailatul Qadar itu menyamai 3000 rakaat di dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab malam Lailatul Qadar ni, beramal dalam malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni sama dengan berapa tahun? 83 tahun. Satu maya gitu, seolah kita maya 83 tahun panjang dia. Tengok dia kata sini, berapa ni? 1 rakaat sembahyang dalam Lailatul Qadar itu menyamai 3000 rakaat di dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar. 3000 rakaat. Lagu nak matematik. Ada orang pandai matematik nak kira ni. Yang adanya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Nak kali pun jadi tubik 3000 rakaat ni. Ya. Dak rakaat dia kata ni 3000 rakaat. Aja teramai matematik sikit. Lagu nak kira ni. Kira-kira ni. Tak boleh nak buat habis oleh ni panjang ni. Dan setelah itu maka kerjakan sembahyang witir. Jadi kita break situ. Habis dah sembahyang isya, sembahyang sunat lepas isya ni, kita akan berhenti sini. Kita akan sambung balik dalam bab sembahyang sunat witir.